Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati la yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang mulia ini, 12 Jumadal Ula 1443 bersamaan dengan 17 Disember 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Fatir. Surah Fatir. Surah Fatir, surah yang ke-35, juzuk yang ke-22. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini, 2 ayat saja. Ayat 27 dan 28. InsyaAllah. 27, 28. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Al-Rahman edisi Jawi, muka surat 945. 945. Para jemaah sekalian, kita baca 2 ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya tentang sambungan dalil, tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang lain pula. Kita tadabbur ini, ayat dia kena sambung, yang lepas dengan yang ni. Ayat yang lepas, Allah cerita dia turunkan hujan. Ayat ini, Allah tanya, mu tengok ke tidak hujan? Apa beza dua ni? InsyaAllah, ini kita akan huraikan. Kita akan tadabburkan. Sebab dia ada makna yang tersendiri, yang tersurat dan tersirat. Itulah dia panggil ilmu tafsir, sekaligus mentadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Setiap ayat dia kalau dia ulang tu ada makna lain. Al-Quran dia tak ulang saja-saja. Kalau kita ulang itu cerita tula. Orang Kelantan kata cerita tula demo ni. Maknanya cerita yang sama jawab bawa. Tapi kalau Quran dia ulang, ada makna lain yang kita kena perhalusi. Latifah, dia panggil lataif. Halusnya susunan yang tersebut itu. Halus susunan. Teliti dia punya aturan. Bukan makhluk halus. Jangan salah cakap. Kalau kata makhluk, itu bukan Tuhan. Hati-hati kita dalam percakapan. Hati-hati kita dalam ucapan. Kita dengan Allah, dia ada cara yang tersendiri. Sebab itulah ulama-ulama menulis Al-Qawaid. Al-Qawaidul Musla contohnya. Kaedah-kaedah yang terbaik, yang tertinggi. Bagaimana kita nak memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah yang maha mulia, sifatnya yang maha tinggi. Tidak boleh kita interaksi dengan seperti kita berinteraksi dengan makhluk. Allah Ta'ala kita tak nampak di dunia. Kita akan tengok Allah Ta'ala. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah yang berlawanan dengan Mu'tazilah, bahawa kita akan dapat tengok Allah di akhirat. Ya Allah, rezekikan kami masuk dalam syurga dan dapat mandang pada wajahmu, Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Baik para pelajar sekalian, mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian. Ayat ini berada di muka surat 945. 945 surah Fatir.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Balik kepada ayat kita, para jemaah sekalian. Alam tara annallah, Allah tanya kita, tidakkah engkau melihat bahawa Allah anzala minas sama', menurunkan hujan dari langit. Ayat ini Allah tanya, mu tengok ke tidak? Engkau lihat ke tidak? Tengok dengan mata kepala ke, dengan mata hati ke, dengan mata kamera? Kalau mata kamera dia tak ada akal, dia tengok saja. Dia rakam dan dia pun tak kata apa. Tapi kalau tengok dengan mata hati, kalau tengok dengan ainul basirah, kita tengok dengan dua dimensi. Tengok makhluk, kita berfikir tentang siapa pencipta. Kita berfikir tentang siapa Al-Khaliq. Kerana itu di akhir ayat perbincangan kita ini, Allah sebut tentang kategori manusia yang terbaik, yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla, siapa? Al-ulama, iaitulah ulama. Siapa ulama? Kita akan definisikan sedetailnya insya-Allah. Kalau tidak, ramai je orang mengaku buat NGO nama ulama, masuk dalam tu semua dari ulama. Kan? Buat NGO apa saja letak nama, masuk dalam ni jadi nama. Kita kata itu jenama yang kita buat, kan? Yang apa ni, sama itu muha, kamu yang namakan dia, tapi konten isinya betul ke tidak, cuba kita tadabbur dalam ayat yang Allah Ta'ala bawa pada kita hari ini. Allah Ta'ala suruh kita tengok. Kemudian disebut tentang mukhtalifan alwanuha. Mukhtalifun alwanuhu. Tengok ayat 27, mukhtalifan alwanuha. Ayat 28, mukhtalifun alwanuhu. Kenapa? Tunggu di tempatnya nanti insya-Allah. Maka para pelajar sekalian, sentuhan Al-Quran kepada hati manusia sentuhan yang cukup mantap. Karena itu orang yang beriman bila baca Quran akan bertambah iman. Orang yang tertutup hatinya bertaraf mayat hidup, maka orang ini tak akan peduli dan dia tidak akan dapat apa-apa kelebihan daripada Quran kerana dia telah tutup hatinya. Haula'i fi idadil mauta, mereka telah termasuk dalam kategori orang mati. Jadi orang mati, Allah sebut dalam ayat lepas, kamu tak akan boleh memperdengarkan orang yang mati, maksudnya mati mautul qalb, mati hati. Orang mati sungguh, kita dah baca beberapa hadis yang menunjukkan bahawa mereka mendengar, tapi dia panggil pendengaran khas. Jangan duk pergi buang dengan ayah awak di kubur, duk cerita orang datang, orang mari, orang puji ayah, la syai', tidak ada faedahnya perbuatan yang tersebut. Baik para jemaah sekalian. Ini dalam ayat ini, yazkurullahu ta'ala adillatan ukhra ala azimi qudratihi. Ayat ini menunjukkan, Allah Ta'ala tunjuk kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di mana? Kita telah tengok di langit. Mula-mula ayat, mari di langit. Adillah samawiyah. Adillah samawiyah. Peringkat atas.
Kemudian kita telah turun ke bumi sampai ke dasar laut. Kita telah menyelam mencari mutiara, mencari koral. Cari mutiara, cari batu karang, mencari minyak dan sebagainya lagi rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sekarang ini kita balik semula kepada dalil-dalil. Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di atas tapi bawah sikit. Bawah daripada langit. Dia panggil hujan. Kemudian kita turun ke atas bumi tapi kita naik atas, iaitulah Bukit Bukau. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan. Bukti-bukti ini perlu dibongkar. Perlu dicari. Perlu disampaikan kepada semua manusia supaya semua manusia di atas dunia ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan takut kepada Allah. Mari kita pergi satu-satu ayat tafsiran dia secara ringkasnya insya-Allah. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'a. Tidakkah engkau melihat? Tengok. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan tanya. Soal. Dia ada dua cara Allah Ta'ala turunkan ini. Satu dia panggil cara ikhbar. Satu lagi cara menyoal. Dalam ayat yang awal-awal dulu dia panggil ikhbar. Allah Ta'ala tunjuk cerita. Dia punya cerita tentang tentang turun Allah Ta'ala turunkan hujan dari langit. Ayat ini Allah tanya dah kita. Itu dia panggil di antara ikhbar dengan soal. Berbeza, apa yang berbeza? Kenapa tak berbezanya? Tuan-tuan kena ingat, kita mula-mula dengar cerita. Mula-mula kita dengar cerita, kemudian kita pun pergi tempat tu. Orang kata, tu cerita kamu dengar itu dia. Tengok dalam ayat 9, tuan-tuan, ayat 9, wallahu allazi arsala riyah fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Allah yang menghantar mari angin dengan kuasa Allah Ta'ala. Kemudian malaikat yang menjalankan tugas. Dalam ayat 27 ni, daripada 9 hingga 27, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Allahu Akbar. Tengok ayat Quran tu, dia punya kaitan hujung dengan akhir sama. Kepala dengan ekor sama. Kita kalau kepala tu sampai ekor, tengah-tengah tu bengkok. Orang panggil lari China dah. Masya Allah. Jadi alam tara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat hari ini hari selawat, perbanyakkan selawat. Anna Allah anzala minas sama'i ma. Allah Ta'ala turunkan dari langit tu hujan. Apa jadi? Ni kita nak suruh tengok ni, bukan tengok hujan saja. Bila tengok hujan, mula-mula hujan turun, kita kata Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Kemudian lepas hujan turun, mutirna bi fadlillah. Selepas daripada kalau berlaku hujan banyak pula, Allahumma hawalaina wala alaina. Sudah ada bacaan dalam kitab kita Perisai Muslim, sudah ada. Poster hujan pun kita dah keluarkan. Alhamdulillah. Poster tentang hujan. Tuan-tuan sudah tengok di Facebook, boleh ambil di sana. Sebar-sebarkan untuk kita baca dan amalkan. Sekarang ni mesti hujan. Kami di pantai timur ni, dia panggil musim tengkujuh sekarang ni, tengkujuh. Baiklah. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Samaratin mukhtalifan alwanuha. Maka fa akhrajna, tengok kita ngaji Arab ni kadang-kadang terlupa terjemah. Lalu kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlain-lainan jenis dan rupanya. Allahu Akbar. Tengok ni. Fa akhrajna bihadzal ma'il wahid. Kami keluarkan dengan air yang satu. Air mari daripada awan. Awan turun ke atas bumi, tapi daripada air yang sama. Bumi pun satu. Mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang berbeza-beza dari sudut warnanya, dari sudut rupanya, dari sudut rasanya. Tak sama buah durian dengan buah manggis. Tak sama. Tak sama buah betik dengan buah pisang.
Padahal kalau jenis spesi pokok tu jenis lah gitulah ke. Kan? Jadi buah betik, buah pisang. Buah manggis dengan buah mangga, tak sama. Buah apple dengan buah limau. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan hitunglah apa yang nak hitung. Qul ma syi'tum, katalah nak kata apa, buah tu berbeza. Masya Allah. Itu satu. Dalam suratul Ra'd, yang ayat yang lepas kita dah bincang, suratul Ra'd di ayat 3, ayat 4, tuan-tuan tanda je nama surah untuk ditadaburkan. Kalau saya baca panjang. Wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn isnain. Dia kata di wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhil sinwan wa ghairi sinwan. Masya-Allah. Tuan-tuan ambil nombor ayat kemudian tadabbur sendiri. Kita punya ringkasannya di sini. Baik. Satu kategori turun air keluar buah-buahan. Pokok-pokok yang berbeza daripada air yang sama. Kita ni tak usah cakap pokok-pokok. Kita adik-beradik pun cuba tengok anak-anak kita, adik-beradik kita. Kita adik-beradik ada 10 orang, ada 12 orang, 15 orang. Tak usah kata 5 orang pun ada. Sama tak sama? Tak apa nak sama rupa. Tak sama. Hak ni tinggi, hak ni rendah, hak ni gelap, hak ni cerah. Hak ni mancung, hak ni kepek. Ada belaka dia punya perbezaan. Tapi daripada ladang yang sama, daripada air yang sama. Masya Allah. Jangan pergi jauh-jauh. Kita pergi ke untuk setiap benda tu kita boleh berfikir. Tengok makhluk apa saja, ingat kepada Al-Khaliq, pencipta. Jangan sekali-kali kata Allah Ta'ala makhluk. La. Wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dan di antara gunung ganang pula. Mari kita tengok gunung pula. Gunung ganang. Bukit Bukau. Itu bahasa, dia panggil bahasa apa dia panggil? Bahasa ayat penguat. Apa dia istilah bahasa? Ayat berganda. Kata ganda. Kan? Bukit Bukau. Gunung Ganang. Kita tengok kepada Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Wa minal jibal ja'ala subhanahu wa ta'ala minal jibal. Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada Bukit Bukau itu. Apa dia? Ada yang punyai judadun bidun, mempunyai jalur-jalur. Mana dia tak sama 4 segi gitu macam kotak lah. Punya tengok. Comel. Orang kata comel pelik. Kita di Malaysia ni tak nampak sebab dibungkus dengan pokok. Cuba pergi Mekah lah senang. Tuan-tuan pergi Mekah, kemudian pergi melawat ke arah Taif. Nampak selalu bukit pelik. Sebelum kita mula naik bah nak keluar daripada jalan Arafah, jalan Ja'ranah tu, nampak dah. Comelnya. Dia bukit telanjang kata orang. Dia tak ada pokok. Kita ni bukit berbaju. Jadi, bukit khutut, ada garisan, jalur-jalur. Serta lorong. Lorong-lorong baida wa hamra. Ada lorong-lorong yang putih, biyudun wa humrun, dan merah. Mukhtalifun alwanuha, yang berlainan warnanya, tua atau muda. Ada warna cerah, ada warna gelap. Tengok. Oleh karenanya warna, Allah Ta'ala letak satu kategori. Biyud, humrun, dan lain-lain warna. Wa gharabi busud, dan ada juga yang hitam legam. Hitam sengoti kata orang. Hitam legal. Bukit hitam. Sebab itulah Allah Ta'ala pisahkan di antara dia dengan warna lain. Masya Allah. Kalau kira hitam tu warna juga, tapi oleh kerana hitam orang tak panggil warna. Hitam. Yang berwarna-warni ni, merah, kuning, hijau, ungu, itu dia panggil warna-warni. Allah, detail tuan-tuan.
Warna pun Allah Ta'ala gambar kepada kita detail. Ana daripada budak dulu sampai ke tua ni masih lagi dengar cerita. Bila kita duk pergi Madinah, orang tua-tua cerita kat kita dululah, belum mana mengaji Madinah dulu. Budak-budak lagi. Saya pergi ni awal lagi ni. Pergi waktu kecil lagi. Alhamdulillah, tak silap. Allah yarham bapa ni, mak dia cerita aku pergi Mekah umur 6 bulan ke berapa. Baby pergi Mekah dah kita. Alhamdulillah. Kemudian besar sikit pergi pula. Dengar orang cerita, dia kata Bukit Uhud tu warna merah. Bukit Uhud warna merah sebab darah syuhada. Kita mati-mati percaya masa tu. Oh, Bukit Uhud ni merah sebab darah syuhada ya. Kemudian bila kita besar sikit kita pergi, dapatlah cerita. Arwah bapak ni cerita, kemudian kita pun baca cerita, kemudian kita juga bawa cerita pada orang. Peperangan tak berlaku atas bukit, dia berlaku di kaki bukit. Di antara Jabal Rumah, tempat tentera pemanah, bukit kecil depan Uhud yang tuan-tuan duk naik. Duk naik ambil gambar, ambil pengajaran itu. Antara bukit itu dengan Bukit Uhud, itu je tempat peperangan, bukan atas bukit. Kemudian saya pun berjalan dengan bas nak pergi ke Mekah. Tengok dalam perjalanan tu bukit tu merah belaka. Tanya pakcik, sini ada perang juga ke? Dia kata kenapa? Ini merah juga ni, mana darah juga? Rupa-rupanya jangan duduk kelentong sangatlah. Bukit tu warna dia macam tu. Yang apa yang kita duduk cerita duduk kait dengan darah syuhada Uhud. Syuhada Uhud perang di bawah bukan atas bukit. Allahu Akbar. Jadi kita punya persepsi pelik-pelik cerita. Orang percaya cerita pelik ni. Kalau lagi kita bawa cerita pelik, lagi ramai dia punya percaya. Menunjukkan bahawa ramai lagi orang yang tak cerdik daripada kita. Sebab itulah penceramah, penglipu lara, dia boleh goreng orang. Sebab orang yang dengar tu lebih teruk daripada dia lagi. Kalau pendengar tu ada akal, berfikir dengan waras, automatik dia akan cakap, betul, biar betul cakap. Cerita macam ni ada ke? Sebab itulah bila kita bincang tentang di mana fakta. Jadi di antara sejarah ni, di antara fakta dengan auta, dua tu ya. Kalau ada fakta kita terima. Kalau ada auta reject. Kita kata tak usah cakap, malu kau orang. Kita hidup di zaman orang boleh cari semua benda ni. Kan? Ni orang duk tunjuk gambar dalam internet. Bukit di mana tu yang warna-warni macam pelangi. Oh, comel. Di China ke mana pula? China ni pelik belaka bagi dia. Kan? Dia boleh buat macam-macam. Ni nak buat kapal terbang lebih laju daripada suara pula. Macam mana dia punya mikir. Tanda nak kiamat belaka dah tu. Baiklah. Sesat kita. Bukit Bukau, pokok-pokok, warna-warni pokok, air yang sama, rasa berbeza-beza. Jenis buah lain-lain. Mari pula Bukit Bukau pula, warna-warni pula. Walah bukit tu tanah belaka kalau kira. Dan Allah Ta'ala gambarkan satu warna lagi, Gharabi Busud. Bukit warna hitam. Di mana bukit warna hitam ni? Saya ni tak banyak mengembara atas dunia ni. Kalau setakat tengok video, tengok internet orang atas tu bolehlah, jarang-jarang. Tapi di Madinah, tuan-tuan tengok di Madinah. Di Madinah ada sebuah bukit. Bukit gelap, bukit ni hitam sungguh. Bukit ni. Diterkenal dengan nama, orang panggil Jabal Burkan. Konon-kononnya begitulah. Dikatakan tempat keluarnya api. Api mana tu? Api waktu berlaku apa ni? Api tanda kiamat yang keluar di Madinah tu. Dikatakan bukit ni situlah. Rupanya bila kita pergi cari dia tu bukan. Dia depan lagi. Tapi bukit tu memang gelap. Memang hitam sungguh. Ni tuan-tuan tengok dalam buku sejarah Madinah ni ada cerita bukit-bukit di Madinah. Kita dah buat dah. Ni nama bukit, ni nama telaga, ni nama macam-macam dia punya tempat-tempat supaya tuan-tuan senang. Pergi Madinah cari benda-benda ni. Mana pula cerita bukit ni? Cari dalam buku dah. Dia panggil Jabal Burkan. Bukit tu hitam sungguh. Hitam gelap. Gelap gelemak kata orang Kelantan. Keluarnya api dari apa ni di Madinah itu tanda kiamat. Imam Ibn Katsir mendetailkan cerita
cerita bukit ni, cerita keluar api ni, dia kata orang duduk di Madinah, cerah api itu di Syam. Dia punya api itu kuat. Baik. Bukit itu hitam, gelap-gelemak. Allahu Akbar. Mari kita pergi teruslah kepada tafsir kita, duk nyari bukit pula. Ayat 28, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan demikian pula. Demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata. Ad-dawab. Dawab ni dipanggil binatang melata, duduk atas jalan atas bumi tu. Wal an'am, serta binatang-binatang ternakan. Kalau kata al-an'am itu hayawan yang dimakan. Kambing, unta, lembu. Itu dia panggil an'am. Ada yang berlain-lain jenis dan warnanya. Kambing berapa ratus jenis, tuan-tuan. Pergi tengok. Saya suka benar waktu belajar dulu, kalau ada keluarga mari, kawan-kawan mari ke Madinah, di antara tempat ziarah yang saya bawa, pergi ke pasar kambing. Dia panggil Haraj Al-Mawashi, di belakang Bukit Uhud. Kalau dengan bah ni kita tak bawa lah, payah. Tapi kalau dengan kereta kita bawa, mari makcik, kita pergi tengok. Pergi tengok unta dekat-dekat, pergi tengok. Pelik-pelik kambing dia. Dia panggil sawakin lah, macam kambing kita lagu tu ya, duk main. Kambing dulu, kambing. Sekarang ni mula dah orang masuk macam-macam kambing dah. Jam nafari lah kambing, hok telinga lembek lah, macam-macam. Ada. Jadi di sini kita nampak beratus jenis kambing. Kambing saja berapa jenis. Unta berapa jenis? Unta macam-macam. Ada bongo 2, ada bongo 3, ada bongo 1. Unta buat saja. Main-main tuan-tuan. Jadi di antara manusia dulu, kita sendirilah. Tadi saya sebut dah, adik-beradik sendiri, anak beranak sendiri, berbeza-beza warna, berbeza-beza saiz dan juga berbeza dari sudut rupa. Ada hak meh-meh dekat-dekat tu, tapi lain juga sikit. Wad-dawab, binatang yang melata, wal an'am, binatang ternakan, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Berlainan jenis dan warna je. Jadi kama ayat ini masih lagi ayat dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam qudrat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ai wa kama ja'alallahu alwana samarat wal jibal mukhtalifah, sebagaimana Allah Ta'ala jadikan buah-buahan dan bukit berbeza-beza jenis dan warna, kadzalika ja'alan nasa wad dawab, demikianlah Allah Ta'ala jadikan manusia setiap binatang hayawan. Dia kata Ibnu Katsir, kullu ma dabba ala qawaim. Itu dia panggil dawab, benda hak jalan atas kaki. Ada kata dawab itu maksudnya ada annas wal an'am. Boleh juga kita kata binatang yang melata. Ada kaki ke, jalan atas perut ke. Nak kata apa? Kecuali manusia dengan an'am. Yang lain dia panggil dawab. Itu dari sudut bahasa para ulama bahas. Allahu Akbar. Wal an'am minal ibil wal baqar wal ghanam mukhtalifatul anwa. Hayawan-hayawan pula berbeza warna. Ada merah, ada putih, ada hitam, ada kuning dan lain-lain lagi warna yang banyak. Sebab tu saya kata kadzalik. Alwanu kadzalik. Kadzalik demikian juga. Demikian jugalah binatang hayawan ni pun berbeza-beza warna juga, berbeza dari sudut warna. Masya Allah. Di akhir ayat Allah kata apa? Dengar ni tuan-tuan. Innama yakhshallaha. Sini ni kalau silap baca lari dia punya makna. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Bagi atas, bagi depan. Jangan tukar. Kalau tukar ni, kata-kata parok dia punya kesilapan. Tengok makna dia. Innama yakhshallaha. Sebenarnya
yang menaruh bimbang, yang takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha, yang takut akan Allah Ta'ala. Dari kalangan hamba dia, siapa dia? Al-ulama'u, ulama. Jadi ada setengah penceramah ni dia tak teliti. Dia kata innama yakhsyallahu. Kalau kata yakhsyallahu, Allah Ta'ala takut pada ulama. Jangan main, jangan tukar. Ini panggil kesalahan baris yang qabih, yang sangat jelek, yang sangat keji. Jangan duk tukar. Jadi kita jangan duk tukar dia punya baris kan. Kalau tukar baris ni, ayat Quran ke bahasa Arab ni satu baris atas bawah, kadang-kadang lari jauh tu. Jauh sangat-sangat lari. Tengok yakhsyallaha, maknanya itu yang betulnya, yang betul-betul takut akan Allah di kalangan hamba dia. Siapa dia? Al-ulama'u, para ulama. Kalau kita nak cerita dengan orang tukar baris kan. Dengar cerita sikit lah. Hujan-hujan ni kena dengar cerita. Orang ni pergi Mekah, dia belajar lah sebelum nak pergi tu. Ustaz dia kata, di antara bacaan doanya yang eloklah kamu baca sambil-sambil tawaf, baca Allahumma la tada'li zamban illa ghafartah. Zamban, zal nun mati. Zamban, ya Allah jangan tinggal aku ni dosa kecuali engkau ampunkan. Betul lah doa tu. Dia pun mengapa sampai Mekah kali tengok orang ramai kau panik macam mana, dia tukar baris. Allahumma la tada'li zanaban. Nunnya periduk. Nun dia letak baris atas. Patut nun mati. Allahumma la tada'li zanaban. Lari dalam makna dia. Orang Arab belakang tu sebut illa qata'tahu. Sebab apa? Zanaban makna ekor. Ya Allah jangan kau tinggal aku ni ekor. Jadi Arab yang faham bahasa Arab, dia pun tolong jawab illa qata'tahu, kecuali engkau tolong potongkan ekor dia ni. Jangan main. Itu dia panggil satu baris yang berbeza. Sebab itulah kalau kita nak berdoa, biar pastikan baris tu betul. Kita takut jadi Allah takutkan kita. Na'udzubillah. Ini terbalik ayat. Jangan. Sama juga dengan doa di akhir majlis tu. Banyak juga tu kesilapan DJ bagi silap tu. Baiklah, kalau ingat kita sebut contoh nanti. Balik semula kepada ayat kita. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, takut melanggar perintah Allah, takut langgar SOP syariat Allah Ta'ala ni siapa? Dari kalangan hamba Allah Ta'ala itu, iaitulah al-ulama. Tengok ni para pelajar sekalian. Apa kemunasabah ayat ini? Cerita hayawan, cerita hujan, mari ulama. Kenapa? Menarik juga tu. Setelah Allah Ta'ala cerita, alam tara anna Allah anzala minas sama. Allah Ta'ala turunkan dari langit air. Wa'addada ayatihi. Allah Ta'ala sebut beberapa tanda-tanda keagungannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kesan daripada penciptaan yang Allah Ta'ala buat. Wa ma khalaqa minal fitar. Dan Allah Ta'ala jadi pula dengan kejadian manusia yang berbeza-beza jenis ni. Maka atma'a zalika, Allah Ta'ala turut mari sini, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Seolah-olah Tuhan kata innama yakhshahu mithluka wa man ala sifatika mimman arafahu. Siapa yang betul-betul kenal Allah, siapa yang betul tadabbur mencari tanda-tanda kekuasaan Allah, siapa yang kenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya yang maha indah, maka orang ni yang takut pada Allah. Habis, bagaimana kita nak kriteria orang ulama tu bagaimana? Ni kita tengok perbahasan para ulama. Innama yakhafullah Ta'ala. Orang betul-betul takut pada Allah, orang yang mengagungkan Allah, orang yang bertakwa, menjauhkan diri daripada segala perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, orang yang boleh meninggalkan maksiat dan penderhakaan kepada Allah. Siapa dia? Al-ulama, para ulama, al-alimuna billah, orang yang betul-betul kenal Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak kenal Allah? Kita kenal Allah dengan sifat-sifat dia.
dengan tanda-tanda kudrat kekuasaan Allah Azza wa Jalla ke atas sesuatu. Jadi sebab tu kita tengok benda, kita fikir kepada Al-Khaliq, kepada pencipta. Kan? Wal alimu nabi syar'ihi, orang yang alim dengan syariat Allah Ta'ala dan beramal dengannya. Kalau tahu saja, tak. Sebab kalau tahu saja, tak jadi. Berapa ramai pengkaji Islam. Pengkaji Islam. Oh, dia bahkan seorang orientalis. Orientalis ni bahasa Arab dia panggil mustasyriqin. Mustasyriq. Goldzihar nama dia. Goldzihar. Dia tulis kitab Aqidah Islamiah. Aqidah Islamiah. Dia kafir. Kafir. Bukan sangat kafir. Kafir yang nak mencari kelemahan Islam untuk dihentam. Kafir jahat lah kita panggil. Tak ada apa. Tulis kitab Aqidah Islamiah. Macam teori. Macam kita buat kajian tentang komunis. Kajian tentang New Age. Kajian tentang apa? Pengkaji. Ustaz-ustaz kita buat bongkar. Kaji untuk dibongkar. Jadi dia orientalis, dia kaji Islam untuk dibongkar. Konon-kononnya. Tapi tak akan terbongkar. Ini agama Allah. Ini agama Allah. Kamu jangan buat agama macam teori-teori yang kamu kira. Jangan. Wa an Aisyah, tanda hadis sikit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi, Nabi bersumpah, wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah. Aku mengharapkan akulah orang yang paling takut di kalangan kamu terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa huwa sadiq. As-sadiqul masduq, benar apa yang Nabi kata itu. Wa a'lamakum bima attaqi, orang yang paling alim untuk aku selamatkan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla memang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orangnya. Habis siapa lagi? Orang yang ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu orang yang takut. Hadis ini rawahu Muslim. Sebuah lagi hadis Nabi kata apa? Wa an Aisyah radhiyallahu anha juga. Jangan jealous tuan-tuan bila dengar Aisyah meriwayatkan hadis. Nabi, dia duduk di rumah Nabi. Duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah di antara alimah faqihah. Alim yang faqih, yang bijak, Allah pilih. Orang yang nak menyambung, menyampaikan kepada kita perjalanan agama, Allah pilih dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari puak Syiah mulut busuk. Duduk maki Aisyah siang pagi, petang, siang malam. Kita tidak akan reda sama sekali perbuatan jahat yang tersebut. Aisyah kata, Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummata Muhammadin. Hei umat Muhammad semua. Wallahi lau ta'lamuna ma a'lam. Demi Allah, kalau kamu tahu seperti apa yang aku tahu. Allah Ta'ala bagi wahyu pada dia. Ilmu dia mantap. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Nescaya kamu akan menangis, dhahiktum, kamu akan ketawa sedikit, ya ketawa, dan kamu akan menangis banyak. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslimun. Hari ini kita yang boleh ketawa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketawa sekadar tenganga mulut dia nampak gigi. Tu je. Berdekah-dekah langsung tidak ada. Kita ni kalau kita buat dengan kawan-kawan, dengan member-member, oi, nyo suka bahaha macam orang tak ingat mati. Tengok. Nabi SAW. La dhahiktum qalilan, kalau kamu bertahu apa yang aku tahu, kamu akan ketawanya sedikit, menangisnya banyak. Tahu dah, habis saja hati tu tak apa nak ambil tahu konon-kononnya. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Para pelajar sekalian, di akhir ayat Allah kata, innallaha azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Allah Ta'ala itu aziz, maha berkuasa. Bila kita dengar ayat ni, kita akan jadi lemah. Allah maha berkuasa. Aku banyak dosa ya Rabbi. Takut, cemas. Allah kata apa? Ghafur. Lagi maha pengampun. Mana Allah Ta'ala berkuasa bagi orang yang derhaka, bagi orang yang tak nak taat,
Bagi orang yang tak nak beriman, ingat aku bersifat aziz. Bagi orang yang telah tersalah, insaf, nak yutan balik ke jalan Allah, jalan masih terbuka, Ghafur, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sebab itulah kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita nak sangat-sangat. Nak apa? Nak sangat-sangat kita tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala ini, inilah perkaranya. Dan kita mesti juga kena belajar nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, Asma'ul Husna. Ini ana dah huraikan Asma'ul Husna tapi terlalu ringkas. Dalam kitab beriman kepada Allah. Tuan-tuan tengok rakamannya ada. Walaupun kalau tak ada gambar pun ada suara. Ada dalam YouTube. Tajuk dia beriman kepada Allah. Kita dah huraikan ringkas tentang Asma'ullahul Husna. Dan insya-Allah saya cuba nak detailkan dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang. Insya-Allah kita akan cuba belajar Asma'ul Husna. Insya-Allah. Tuan-tuan doakan kita panjang umur, sehat, kita akan belajar Asma'ul Husna. Tapi sebelum sampai ke Abu Anah mengajar, tuan-tuan boleh tengok dululah huraian-huraian para ulama kita, ustaz-ustaz kita yang mengajar kepada kita Asma'ul Husna supaya kita boleh memahami, mengenali Allah Azza wa Jalla ini. Jadi kita tengok. Allah kata innallaha azizun ghafur. Aziz ay qahirun gharibun muntaqimun mimman kafara bihi wa asah. Mana Allah Ta'ala gagah perkasa, dia akan ambil tindakan kepada orang kufur, orang yang maksiat. Kemudian Allah Ghafur. Allah Ta'ala Maha Pengampun kepada dosa hamba dia, orang yang nak bertaubat, orang yang dah menyesal, orang yang insaf, masih ada ruang untuk dia kembali ke jalan Allah. Jangan takut tuan-tuan. Baik. Dalam ayat ini kita break seketika di mana innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapa dia ulama? Sekarang ni masyarakat memang keliru. Saya tak nak sebutlah. Macam-macam NGO nama. NGO politik ada, NGO sungguh pun ada. Persatuan-persatuan apa-apa ada belaka atas nama ulama. Adakah orang masuk nak jadi ulama masuk sini? Jadi ulama. Lajnah Persatuan Ulama, Dewan Ulama. Mengapa lagi lah? Ulama Ahlus Sunnah. Kita nama. Sama itu kamu yang menamakan dia. Kalau betul-betul ulama ni macam mana? Tengok. Sebagaimana disebut oleh para ulama, contohnya Syekh Abu Hayyan dalam tafsir Al-Muradu bil Ulama. Maksud ulama di sini humul ladzina alimuhu. Tanda definisi ni. Ulama itu iaitulah orang yang mengenali Allah. Tahu bisifatihi, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa tauhidihi, dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang ni mengajar tauhid, tapi duduk panggil benda-benda yang makhluk-makhluk asing itu belum mantap lagi tu. Wa ma yajuzu alaihi wa ma yajibu lahu. Perkara-perkara yang harus untuk kita sifatkan Allah Ta'ala, dan perkara yang wajib untuk kita sifat Allah Ta'ala tu maha mendengar, maha mengetahui al-hayyu la yamut. Itu sifat-sifat Allah Ta'ala kena tahu belaka. Wa ma yastahilu alaihi, dan perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan jahil, bersifat dengan zalim. Itu dipanggil sifat mustahil bagi Allah. Ini kita belajar dalam kelas fardu ain kita tu. Sifat wajib, sifat harus, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Setelah kita kenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat dia tadi, fa'azzimuhu. Mereka telah mengagungkan Allah. Wa qaddaruhu, meletakkan pada tempat yang sesuai, haqqa qadrihi, di tempat yang sepatutnya. Ini kita sayang Allah, sayang. Habis bila Tuhan perintah tak buat, sayang ke tak? La. Tidak ta'zim dan tidak takdirkan Allah dengan sepatutnya. Takdir Allah dengan sepatutnya maknanya hak Tuhan suruh kita buat. Itu baru panggil. Wa khashuhu haqqa khasyatihi. Mereka takut dengan sebenar-benar takut. Takut melanggar perintah Allah. Takut ke Tuhan bukan macam takut ke ular. Takut ular dia ada tu takut, lepas dia tak ada tak takut. Jadi Allah Ta'ala ni kena takut sentiasa 24 jam, tak ada kecuali. Dalam mana keadaan sekalipun. Wa man izdada bihi ilman,
Siapa yang bertambah ilmu dia, izdada minhu khaufan, bertambah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man kana ilmuhu bi aqalla kana aman. Siapa dia ilmu dia tentang Allah tu kurang, dia rasa lebih selesa hidup walaupun buat maksiat. Nauzubillah. Ini, dan ada lagi lah tafsir para ulama lagi, dia kata apa? Orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni, itu satu, itu daripada Abu Hayyan. Yang lain lagi dia kata apa? Dia kata yakhshallah, orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu mengikut makrifah dia. Lagi kuat dia punya tinggi, lagi tinggi dia punya takut. Mana orang yang kenal Allah Ta'ala, lagi tinggi takut. Yang kita bimbang hari ini, bercakap tentang Allah berdegar-degar. Kita lah yang membela nama Allah. Waktu orang azan solat pun tidak. Bela nama Allah. Dia punya banner besar-besar. Membela nama Allah. ALLAH. Saya kata dia ni nak bela Allah ke bela tulisan? Kalau setakat bela tulisan, belum mantap. Yang kita bimbang hari ni, kita duk berjuang membela tulisan. Bukan bela Allah Azza wa Jalla. Oh, kita tak benar orang kafir guna ALH. Baik, tak apalah. Dah tak bagi tak? Akak spanduk besar-besar. Berlarak depan mahkamah. Orang azan zuhur tak pergi masjid. Ini ke pembela? Ke sekadar angkat banner je. Bela banner, bela tulisan. Tak sama. Sama juga. Bila sebut tentang ada orang kata Tuhan tu makhluk halus. Ustaz-ustaz kita bangun bangkit membela. Orang ni mesti diajar balik. Betulkan balik channel dia. Ada pula hak mengarut mari. Dia kata apa bezanya? Orang kata Tuhan tu makhluk halus dengan orang yang mengisbatkan sifat Allah Ta'ala, yang Tuhan sifatkan sifat dia sendiri dalam Quran. Kita kata hasya wa kalla. Adakah orang ni berani tunduh imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mengisbat sifat Allah Ta'ala tu sama dengan orang kata makhluk? Cakap biar kata orang bercakap tengok kiri kanan lah juga. Jangan hamba tak tu pasal. Kita nak bercakap, kita tak fikir apa yang buat. Sebab kita yang buat tuduhan kepada orang. Orang yang isbat sifat Allah dipanggil mujassimah. Mana boleh sama? Jadi orang yang takut pada Allah Ta'ala ini, sebab itulah mengikut definisi ulama salah, siapakah faqih? Yang Nabi sebut dalam hadis sahih dalam Bukhari, riwayat Muawiyah, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, diberi kepahaman dalam agama. Jadi para ulama mengatakan, ulama salah kata la yakunu faqihan. Orang itu tidak dianggap faqih sehinggalah dia alim, tahu, takwa, warak. Orang tak ada warak bukan faqih. Ni kita dak ni, mari nak mengajar kitab tasawuf, kilik kitab tu, kata orang sampai hilang tulisan kitab. Duk kilik hari-hari buat mengajar masjid ni mengajar kitab tasawuf, tapi mulut busuk duduk hentam orang, duduk maki orang atas masjid, di mikrofon masjid. Ini kau orang takut pada Allah Ta'ala? Inikah tokoh nak mendidik masyarakat? Kerja dia hanya hentam orang, tuduh orang. Kalau orang macam ni, tuan-tuan, tinggalkanlah majlis ilmu. Bukan majlis ilmu, itu majlis mengutuk orang nama dia. Tapi berterindu di sebalik kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak. Ulama-ulama yang mengajar tasawuf ini nak baiki hati, nak takut pada Allah. Bukan mari duduk celupar mulut kata korang. Itu kata ulama. Maka kata pula ulama lain pula, tengok. Dia kata wa min alamatil ma'rifah. Tanda orang tu kenal Allah, al-haibah. Dia akan rasa takut, hebat, gerun kepada Allah Azza wa Jalla. Baru dia takut. Pasal itulah dia kata man arafa Allah safa lahul aish. Siapa dia kenal Allah Ta'ala, kehidupan dia pun baik. Wa tabat lahul haya. Hidup dia pun selesa. Wahabahu kullu syai'. Dan benda lain takut pada dia, dia tak takut pada orang, dia takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baiklah, kesan daripada takut. Tuan-tuan tak ada. Kita nak masuk pada fawaid dah ni. Apakah kesan? Kanatil khasyah lahu a'zama wa aksar. Orang yang sempurna dia punya kenal Allah Ta'ala, kesan daripada takut, yang pertama, tanda tuan-tuan. Kalau orang ni kata dia takut Tuhan, tujibulahu inkifaf anil ma'asi. Dia tak buat maksiat.
Tu orang takut. Oh, dia ni hebat ni. Tinggi makrifat dia ni. Tinggi darajat dia tu, makam dia tinggi. Kita duduk dengan dia tak ada 5 minit. Kutuk orang tu, kutuk orang ni, tuduh orang tu, tuduh orang ni, senarai orang tu, senarai orang ni. Kita kata lari balik lah. Lari balik. Majlis dia, majlis ghibah. Bukan majlis nak mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Majlis ghibah dia panggil. Baik. Maknanya, tanda, kesan takut pada Allah Ta'ala itu, yang pertama, inkifaf anil ma'asi. Orang ni tak akan buat maksiat. Masya Allah. Yang kedua, isti'dad liliqa' man yakhshahu. Dia buat persiapan untuk bertemu Allah yang dia takut itu. Kenapa dia ni banyak ibadat ni? Duduk kat dia kat astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengalir air mata, ya Rabbi, ya Rabbi. Nampak warak orang. Kalau orang bagi makanan yang tak halal, yang syubhat, tak makan. Ni dak lepas apa ni? Lepas makan tambah 3 pinggan, tanya lagi, nak ajak bila pulak saya ni? Ya, Allahu akbar. Takut kita tuan-tuan. Maknanya yang pertama, tanda orang takut Allah Taala, kesan daripada takut, dia tak buat maksiat. Yang kedua, dia buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mana itulah dalil ala fadilatil ilmi, dalil kelebihannya ilmu yang bermanfaat. Sebab tu saya baca dalam muqaddimah kitab Mau'izatul Mu'minin ataupun maqal al-Mukhtasar Minhajul Qasidin, dinukilkan daripada Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendekatkan kamu kepada Allah, menjauhkan diri daripada maksiat. Itu ilmu bermanfaat. Sebab itu di antara apa? Di antara doa yang Nabi SAW ajar kepada kita pada waktu pagi, setiap lepas subuh, kita kena baca doa ni. Ikut semua baca. Takut tak baca lagi pagi ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Cari doa waktu pagi tu. Dalam perisai Muslim ada, dalam zikir pagi petang pun ada. Alhamdulillah. Marilah jadi amalan kita. Kita ajar kepada anak-anak cucu kita, biar baca semua, aku nak ilmu yang bermanfaat. Maknanya kita belajar, kita amal. Itu tanda ilmu manfaat. Kita kenal Allah, kita takut. Itu tandanya kesan daripada ilmu yang kita belajar. Tapi kalau kenal Allah untuk nak kelahi, ya, Allahu Akbar. Sebab itulah dalam seminar pengukuhan akidah Nusantara, saya sebut perkara yang besar para pendakwah mesti tekankan kepada masyarakat. Kita kenal Allah melalui nama dia, sifat-sifat dia, untuk dihayati, bukan untuk dipolemikkan. Itu maksud yang saya kata. Sebab kalau kita duduk kelahi, sampai bila pun tak akan habis. Maka kita kena buat. Jadi di situ, maka kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Setelah Allah Ta'ala sebut ayat ni, ayat 27, ayat 28 ni, dengan pokok-pokok, dengan bukit bukau, dengan manusia dan hayawan, wa sakaral jibal, summa dia sebut di sini kadzalik innama yakhshallah. Yang takut Allah Taala tu ulama. Lish fadalla ala anna al ulama lahum fima zakarahu mu'tabarun wa fikrun. Maknanya ulama yang mengambil iktibar, yang berfikir. Kalau ulama kau duk cakap besar, dia tak akan jadi. Kalau sekadar buat persatuan, kemudian kita declare kita ulama, siapa pun boleh masuk. Kita buat persatuan nama Ahlus Sunnah, kita pemasuk geng-geng kita, yang lain tak masuk, kita kata itu nama saja kamu buat. Kan? Kamu yang menamakan dia, kamu declare lah, kita ni apa sajalah nama, nak buatlah nama apa pun, orang nak tengok apa yang kamu buat, bukan apa yang kamu cakap. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi hasil daripada kesan daripada khasyah, takut pada Allah Ta'ala tu, orang ni tak akan buat maksiat. Orang ni buat persiapan untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah yang kita takut. Allahu Akbar. Baiklah. Kita pergi berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah wal-lataif. Faedah-faedah ilmiah dan kehalusan susunan ayat ini sebagaimana yang dinukilkan oleh ulama. Yang pertama. Tulis yang pertama. Tadi saya dah sebut sepintas lalu. Allah SWT sebut di awal ayat, alam tara an wallahu alladhi
arsalar riyah. Ayat 9. Allah yang menghantar angin. Itu dia panggil dalil ala tariqatil ikhbar. Dalil Allah cerita. Aku hantar mari angin, awan, bawa hujan, turun kepada kamu. Cerita. Kita tak tengok pun. Waktu ni waktu kemarau, tak ada hujan pun. Kemudian, dalam ayat ini, dalil tariq istikhbar. Tuan-tuan, yang mula tu ikhbar. Alif kha, ba alif ra. Ikhbar. Ayat kita ni, ayat yang kita duk baca ni, alam tara ni, ayat 27. Hadza ad-dalil ala tariqati istikhbar. Menanya khabar. Adakah kamu tengok? Adakah kamu tengok? Ya, saya tengok. Kata di para ulama, ini berbeza di antara ikhbar dengan istikhbar. Ikhbar dengan istikhbar. Ikhbar cerita. Istikhbar tanya cerita. Dalam kaedah bahasa Arab dia panggil apa? Laisal mukhbar kal muayanah. Tak sama orang yang dengar cerita seperti orang yang tengok cerita. Tak sama. Jadi dalam ayat ini seolah-olah macam ni lah. Tuhan kata, aku cerita kepada kamu bukit bukau gini. Kita percaya dah. Kemudian bila mari sungguh, turun hujan, kita pun tengok hujan turun, tengok pokok naik, tengok lain dia kita, jiwa kita, sebab kita tengok depan mata. Saya ibarat gini lah. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan pergi umrah, pergi Mekah. Kita pun cerita lah, Kaabah ni gini. Ada rukun Hajar al-Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Kita pun cerita. Tuan-tuan pun tengah semangat ni. Bila sampai Mekah depan Kaabah, kita kata, ini dia Kaabah. Tengok? Ya, kami sudah tengok. Tadi dengar hujan, ikhbar. Ini istikhbar. Mu tengok? Allahu Akbar. Dalam, tuan-tuan. Ayat Quran ni, dia tak ada nipis. Dia ada dalam, ada tebal. Kita masuk setakat mana? Setakat yang permulaan, Alhamdulillah. Kita dalam lagi mantap kita punya kepahamannya, insya-Allah. Baik. Yang kedua. Fa'akhrajna bihi samaratin. Kami keluar dengan air itu beberapa jenis buah-buahan. Ayat ini masih lagi mengajar kepada kita isbatul asbab. Karena ba di sini bihi ba sababiyah dia panggil. Isbatul asbab menyatakan sebab. Setiap benda tu ada sebab. Ada hujan, ada pokok. Ada pokok, ada buah. Ada kahwin, ada isteri. Ada isteri, ada anak. Itu dia panggil sebab. Kadang-kadang hujan tak turun, tak naik pokok pun ada. Tapi dia panggil setiap benda tu ada sebab. Ia nak menunjukkan bahawa annallah qadirun. Allah Ta'ala kuasa. Boleh je kuasa. Tak ada hujan, ada pokok. Ada, boleh tak? Boleh kuasa. Tapi Allah nak jadikan supaya kita tak fikir panjang. Tak payah duduk sesak nafas. Dia kata setiap benda tu ada sebab. Dalil. Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa. Ada bapa? Tak ada bapa. Tapi untuk Maryam je, orang lain jangan buat. Buat kita rejam dia, kita sebab dia. Nabi Sayyidah Maryam tak apa, khas untuk dia. Tapi Tuhan nak tunjuk bahawa tak semestinya ada hujan baru ada pokok. Yang ketiga. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Kami keluarkan dia dengan air itu buah-buahan yang berbeza-beza warna dia. Samarat. Jadi mukhtalifan alwanuha, berbeza-beza warna dia. Ayat ini menyatakan kuasa Allah Azza wa Jalla mengeluarkan buah yang berbeza, bunga yang berlainan daripada bumi yang sama, air yang sama. Masya Allah. Air sama, bumi sama. Buah lain-lain, bunga lain-lain, pokok berlainan. Ada manis, ada tawar, ada masam, ada warna merah, ada warna putih, warna hijau. Kita kata Masya Allah. Yang keempat. Wa minal jibal. Di antara bukit-bukit. Ada yang putih, berjalur, berlurah, putih, merah, macam-macam warna, hitam, gelap pun ada. Allah Ta'ala sebut di sini bukit. Walam yazkuril arda. Kenapa? Kenapa dia tak sebut bumi? Sedangkan bukit duduk atas bumi.
Dalam suratul Ra'd di ayat 4 Tuhan kata wa fil ardi qita'un mutajawirat. Dalam di atas bumi itu qita'un mutajawirat, tanah yang berdekatan. Tapi berlainan warna, berlainan pokok, berlainan rasa. Di sini Allah sebut bukit je. Dia tak sebut apa ni tanah. Sebab apa? Jawab dianya ma'an hadzal dalil mislu zalik. Dalil ini sama dengan itulah. Bila sebut bumi, ini isi dia. Bila sebut bukit, cuma kita nak suruh naik atas sikit. Sebab Allah Ta'ala sebut bumi bila disebut langit. Sama al-ard. Bila disebut antara langit dengan bumi, awan, dia sebut bukit. Masya Allah, tabarakallah. Ini bahasa Al-Quran. Jadi bukit di antara langit dengan bumi lah kita kata. Walaupun bukit di atas bumi, tapi dia punya ketinggian dia tinggi. Sampai mereka duduk di puncak bukit tu dah naik awan. Mari awan sejuk, berbeza sungguh. Ana kalau duduk fikir dengan otak kita tuan-tuan, tempat yang paling panas sekali, di mana? Di Malaysia ni kita kata, Kamiru Highland. Genting. Patutnya panas lah sebab dia tinggi dekat dengan matahari. Terbalik pula tuan-tuan. Nagi tinggi, nagi lagi dia punya sejuk. Ajaib. Kau tuan tak rasa ajaib? Nak rasa ajaib, mana kau main selfie, dia tak mikir ke Tuhan. Itu masalah kita dah. Patut Allah, pelik. Patut kita lagi dekat dengan matahari, sepatutnya lagi panas di sini. Tidak, lagi naik, lagi sejuk. Ajaib. Kecuali Genting Highland, itu panas. Sebab ada tempat-tempat maksiat di situ, yang pihak kerajaannya masih lagi menyayangi. Sebab apa? Pulangan ada di situ. Kita kata na'udzubillah min ghadabillah. Kita nyatakan kita tidak reda sekali kerajaan membenarkan tempat-tempat maksiat yang ada dalam negara yang tercinta kita ini. Kita tidak reda. Tapi kita tidak ada kemampuan. Kemampuan terhak tak jadi apa. Nak kemampuan biar betul-betul kita mampu, kita hapuskan semua tempat maksiat, tempat mungkar yang ada ini. Sebab itulah seorang pendakwah dia keluar satu kenyataan. Dia kata syukran corona. Terima kasih kepada corona. Covid ni lah. Pelik. Orang takut Covid, kau kata terima kasih. Sebab corona ya yang boleh tutup tempat maksiat, tempat pelancongan, tempat pelacuran, tempat minum arak, kilang arak. Mari manusia ni buka balik kilang. Orang berharap nama timah. Lulus juga. Subhanallah. Ajaib. Wallahi manusia ini ajaib. Mudah-mudahan Allah selamatkan negara kita daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita pergi kepada yang kelima. Wa minal jibal mukhtalifun alwanuha. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut warna-warna, kemudian hitam dia sukukan, dia asingkan. Lish? Sebab dia kata dia ni hitam orang tak panggil warna. Orang panggil hitam. Sebab tu kalau kita beli printer, kalau kata nak dakwah tu, orang tak tanya dah. Dakwah tu hitam. Kalau nak warna lain, dia akan tanya. Warna. Kalau hitam, orang tak tanya dah. Pergi kedai photostat, saya nak photostat kertas. Dia tak akan tanya, warna hitam ke? No. Tapi kalau kita kata, cik, saya nak warna-warni. Baru dia ada warna lain. Tengok ayat ni, Allah pisahkan. Pisahkan juga. Selagi warna-warna, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Maaf. Mana ayat tadi? Bila sampai kepada hitam, dia sebut, wa gharabi busud, mukhtalifun alwan. Yang lain warna-warna, hitam, legam. Jadi hitam itu satu warna lain. Teliti. Betapa detailnya kalau orang kaji. Dia panggil lataif, halusnya seni bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang keenam, wa minan nasi wad dawabi wal an'am, di antara manusia, hayawan-hayawan yang melata, hayawan yang kamu bela, berbeza-beza pula. Jadi ayat ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan semua benda tu Allah Ta'ala yang tetapkan. Isnadat ta'silit tabi'ah. Kalau orang tak erti, tidak beriman, semua tu dia kata benda tu tabi'i ya. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Dia kata sebab biasa, iklim, suhu. Duduk negeri ni, binatang dia panjang bulu, warna macam ni. Kita tak sandar kepada Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan orang yang duduk cakap, gempa bumi, tsunami. Ni apabila berlakunya puting beliung besar di Amerika, bos dia, Biden, tak apalah dia. Mungkin dia tidak Islam, Mak Biden tu dia kata, ini bencana alam. Tapi kita orang Islam tak. Bukan cakap bencana alam. Ini adalah amaran daripada Tuhan. Kita kena bagi gitu.
Jadi dia tak mau Tuhan, dia hukum alam. Hukum alam. Berbicara dengan alam. Sebab itulah ahli-ahli motivasi ni, ahli-ahli perniagaan motivasi, dia berlindung di sebalik berbicara dengan alam. Berbicara dengan alam. Sampai mereka, kalau dia nak buat majlis, nak buat event apa-apa, tak apa. Kita bicara dengan alam. Tuhan, alam tak akan turun hujan besok. Kita tak bicara dengan Allah, kita bicara dengan alam. Ini semua ni, tuan-tuan bacalah. Pembongkaran yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita tentang gerakan-gerakan batiniah moden yang berselindung di sebalik motivasi dan gerakan-gerakan perniagaan-perniagaan yang baru-baru. Cepat kaya ni. Jadi bila masa dia tak apa kaya, dia tak timbul lagi benda ni. Bila dah timbul kaya, ejen-ejen pun dah banyak pulangan dah masuk dah, kata orang, nak tinggal sayang. Sampai mereka bila orang tu cakap Tuhan tu makhluk halus, ada yang bela. Kami faham, dia cakap. Maknanya kamu faham, kamu satu kepala dengan dia ke macam mana? Hati-hati tuan-tuan. Sebab itulah saya kata al-ina'u bima fihi yandah, bekas tu akan keluar apa yang ada dalam dia. Sikit demi sikit dia nampak. Mula-mula kita nampak wak dia keluar wak. Oh sedapnya aroma kopi. Bila kita tuang, bukan kopi ni, benda lain yang keluar. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita sandarkan kepada semua perkara ini taksir tabi'i. Boleh. Sebab. Tapi kita kena letak Allah yang menentukan. Tapi kalau setakat nak semua tabi'i belaka, tanpa Tuhan, lah. Itu kalimah kufur nama dia. Na'udzubillah. Yang ketujuh. Innal ladhina amanu wa amilus salihah. Yang ketujuh, Allah sebut di sini. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah Ta'ala, ulama. Dalam surah Al-Bayyinah, tanda tuan-tuan ni, dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, beramal saleh, mereka lah sebaik-baik manusia. Akhir ayat 8, zalika liman khasyiya rabbah. Bagi orang yang takut kepada Allah. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Fa akhbara anna khairal bariyah, sebaik-baik manusia orang yang takut pada Allah. Man anna khairal bariyah man khasyiya rabbah. Tengok dalam ayat ini. Maka di sini kita tahulah bahawa daripada dua ayat ini kita boleh simpulkan ulama ar-rabbani, ulama yang takut pada Allah, yang takut untuk melakukan maksiat, inilah khairul bariyah, sebaik-baik manusia selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, itu selepas daripada Nabi yang terawal umat itu, sahabat besar. Kemudian baru mari pula orang-orang yang kemudian. Jangan mudah-mudah kita duduk senang-senang kan, letak nama anak khairul bariyah. Siapa dia anak kita khairul bariyah? Budak ni tak utuh aurat pun. Pakai baju ketak lemak. Khairul bariyah. No ya binti, bukan itu khairul bariyah. Khairul bariyah ni orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yaqtadil hasra min at-tarafaini. Dia panggil dua sudut. Yakhsha al-ulama. Yang takut Allah Ta'ala itu ulama. Wala yakunu aliman. Orang ni orang tak panggil orang alim kecuali dia takut ke Tuhan. Orang tak takut ke Tuhan kecuali dia alim. Ayat ni sudah adalah tasalsul. Orang alim dia takut dengan Tuhan. Orang yang takut dengan Tuhan itulah orang alim. Jadi sudah. Jadi kalau tak ada ilmu, dia pun tak takut. Kalau orang tak takut dengan Tuhan, walaupun dia ilmu banyak, you jangan main. Ini tarah maulana, ini tarah profesor dalam pengajian Islam, ini tarah-tarah tu. Tapi kalau perbuatan dia tak takut pada ulama, kita kata ini bukan alim. Bukan alim bimaknal kalimah. Orang ada ilmu, betul. Ghaziha pun boleh tulis akidah Islamiah. Apa pelik kita? Jangan hati-hati tuan-tuan. Maknanya, ayat ini menunjukkan dalalah ala annal khasyah al-khawfun natij an ilmi. Takut dengan ilmu baru jadi ulama. Orang yang ilmu kerana takut Allah Ta'ala, itu dia panggil ulama. Dia panggil ayat tu kena ada dua-dua, tak boleh. Sebab tu ulama dia beza. Dia kata takut, khauf, takut. Khasyah, takut juga. Apa beza dua tu? Tanda sikit tuan-tuan. Kita beza di antara khauf dengan khasyah. Ini yang ke-9 lah. Kita tak nombor 9. Kalau tidak jadi pening pula. Letak nombor 9. Nombor 9.
apa dia? Apa beza al-khasyah dengan al-khauf? Al-khasyatu akhassu min al-khauf. Khasyah lebih dalam daripada takut. Fa innal khasyah lil ulama. Takut khasyah itu untuk ulama yang kenal Allah Taala. Jadi khaufun maqrunun bi ma'rifah. Takut dengan ilmu itu dia punya khasyah. Kalau takut saja rendah sikit. Sebab banyak benda kita takut. Kita takut ke ular, takut ke orang ni, takut tu itu saya takut dia ni. Tapi kalau dia ada je, tapi khasyah tak boleh berpisah. Sebab kita takut Allah Taala bila kita nak pisah. Allah Taala mendengar, Allah Taala melihat, Allah Taala tahu, tak ada beza. Tapi takut ke orang waktu dia ada ya, dia tak ada, beres je, dah. Break, slow. Apa? Ada JPJ sekat telar depan, slow. Lepas pada dia 120 balik. Itu makna takut berbeza dengan khasyah. Khasyah al-khawfu bima'rifah. Lepas tu Tuhan kata innama yakhsha. Dia tak kata yang orang yang takut pada Tuhan. Ulama tak. Ulama itu yakhsha. Takut sungguh-sungguh. Baik, yang terakhir yang ke-10. Innama yakhsha Allah. Ulama itu iaitulah orang yang takut pada Allah Taala itu iaitulah ulama mana? Ulama ar-rabbani, ulama yang kenal Allah Azza wa Jalla, yang melakukan ketaatan, yang patuh dia punya SOP, maka itulah yang dikatakan ulama. Ulama itu bukan orang declare dia ulama, bukan dia declare dia satuan mana-mana, tapi ulama itu kita boleh tengok kepada Rabbani, kepada dia sendiri itu takut pada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita kata ini ulama. Kalau setakat penampilan je, oh ini alim Rabbani ni, dalil dianya tasbih dia besar, gantung di tengkuk, gantung di kepala, serban dia 3 lapis contohnya, kan? Dia punya berjalan, bertunduk jalan bumi, tapi kita tengok penampilan dia, takwa dia kepada Allah tidak ada, kita mengatakan itu bukan ulama. Hari ini orang declare, bila kita kata, oh kami menyokong ulama, kami bersama ulama. Ulama mana? Siapa ulama? Kalau setakat ceramah dia penuh dengan hadis palsu, ulama? La. Kuliah dia duduk hentam orang, maki orang, ulama? Kita kata la. Ulama itu orang yang bercakap dengan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang boleh menyentuh perasaan kita, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, barulah kita kata ulama. Setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita, kalau tidak jadi ulama pun, biarlah orang yang betul-betul berguru, mencintai para ulama Rabbani, ulama yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan tempias takwa mereka, khasyah mereka itu kepada kita, murid-murid, kita juga takut kepada Allah Ta'ala, dan kita dapat selamat di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang akan datang dalam ayat 29. Ayat 29. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jemaah sekalian, jangan lupa ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan jangan lupa baca suratul Kahfi pada hari Jumaat dan hari yang mulia ini. Baca juga Quran dan lain-lain. Banyakkan bersedekah, banyakkan istighfar, pergi masjid awal. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, mati dengan husnul khatimah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.